Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, bekas aduan bersatu sertai amanah. Muhyiddin memperlekeh hukum Islam. Kamu siapa haramkan pengundi undi Suhaizan? Jangan bagi pelampau kuasai negara. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Lakin Datuk Muhammad Izhar Ahmad yang keluar daripada Bersatu tahun lalu mengumumkan menyertai Parti Amanah. Borang keahlian diserahkan kepada Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu pada program ceramah Mega Perpaduan Madani di Taman Rekreasi Taman Uda Utama di Johor Bahru yang turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Muhammad Izhar yang juga bekas pengurusi jawatan kuasa pelaburan, pembangunan usahawan, koperasi dan sumber manusia Johor membuat keputusan keluar daripada Bersatu tahun lalu selepas hilang kepercayaan terhadap Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Malam kemarin, bekas aduan PAS Bukit Pasir, Najib Lek turut membuat perkara yang sama dan mengumumkan penyertaan beliau ke dalam Parti Amanah dalam satu program ceramah di Sungai Abu Muar. Jumaat lalu, pengerusi Amanah Johor, Aminul Huda Hassan, dalam kenyataan memaklumkan dua bekas pemimpin utama PAS dan Bersatu bersama lebih 200 ahli dua parti itu akan menyertai Parti Amanah dalam program yang berasingan. Tuan Dr. Mahathir Mohamad menegaskan beliau tetap akan bersuara mengenai isu agama, bangsa dan institusi diraja walaupun disiasat pihak berkuasa. Malah katanya beliau sudah 9 kali dipanggil polis untuk dirakam keterangan berhubung isu 3R. Katanya nak siasat-siasatlah. Ini sudah 9 kali saya dipanggil. Selepas ini 10-11 kali tak apa, kita akan kira beberapa kali dipanggil. Seterusnya, Dr. Mahathir turut mengulangi dakwaannya bahawa larangan membagikan isu 3R adalah tidak perlembagaan. Katanya, saya baca perlembagaan beberapa kali, hendak cari adakah Perdana Menteri boleh buat undang-undang sedangkan yang boleh buat undang-undang adalah Dewan Rakyat. Dia Perdana Menteri tak tutup mulut kita bercakap isu 3R, apa hak dia? Tetapi saya tahulah beliau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh suruh polis soal saya. Saya nak cakap juga untuk bangsa saya tak nak melihat bangsa saya hilang negara. Saya tahu apa yang diucapkan di sini akan dicatat pihak tertentu. Saya kena panggil pula lagi. Kalau tanya kenapa cakap macam itu, jawapan saya senang saja. Kalau salah dah di mahkamah, selepas itu bolehlah saya jawab di mahkamah. Namun mereka kata ada undang-undang yang mana mereka boleh tangkap saya tetapi tidak perlu dibawa ke mahkamah. Perikatan Nasional mendapat banyak manfaat sewaktu pilihan raya negeri 12 Ogos lalu. Ekoran kempennya bahawa pengundian itu merupakan referendum terhadap pentadbiran Anwar Ibrahim. Bagaimanapun pada pilihan raya ke-10 Pulai, Perikatan Nasional mahu menafikan sokongan majoriti 2/3 Anwar di Parlimen. Anwar menjadi Perdana Menteri pada November 2022 dengan sokongan daripada 148 ahli Parlimen yang bukan dalam kalangan PN. Ia merupakan jumlah yang cukup untuk mencapai majoriti 2/3 daripada jumlah keseluruhan 222 ahli Parlimen. Secara teori, ia membenarkan Perdana Menteri meminda Perlembagaan Persekutuan. Dengan pemergian ahli Parlimen Salahuddin Ayub, kempen PN telah bertukar daripada tujuan menjatuhkan Anwar kepada menafikan kebolehan Perdana Menteri untuk meminda Perlembagaan Persekutuan yang akan memihak kepadanya. Apa yang dapat dilihat dalam kempennya, PN mendakwa bahawa memberi Anwar sokongan 2/3 akan membolehkannya meraih lebih banyak kawasan pilihan raya di kawasan bandar sekaligus memberi kelebihan kepada PH. Pada awal kempen, Ketua Wanita Bersatu Johor Bahru, Azlina Abdul Latif memberitahu kira-kira 50 penyokong yang berhimpun ketika ceramah di Pusat Operasi PAS Pulai pada Selasa bahawa DAP telah lama berkomplot untuk mewujudkan lebih banyak kawasan pilihan raya majoriti Cina. Dia mendakwa terdapat rancangan yang sedang dijalankan untuk mewujudkan kawasan pilihan raya baru dengan bilangan pengundi tidak seimbang dari 11 kawasan pilihan raya yang kini dipegang oleh DAP. Menurutnya, ia adalah bahaya yang jelas dan nyata kepada orang Melayu Islam. Pada hujung minggu lalu, kempen PN mendapat sambutan apabila pengurusi PM Muhyiddin Yassin ketika berceramah mendakwa pentadbiran Anwar berhasrat menambah 78 kerusi Parlimen. Katanya kita jangkakan persepadanan semula ini akan berlaku dalam tempoh beberapa tahun dalam penggal ini. Namun ia tidak boleh dibuat sewenang-wenangnya tanpa ada kelulusan Parlimen yang memerlukan undi 2/3 untuk memastikan pindaan itu dapat dibuat. Jadi sekarang ini kalau mereka menang di Parlimen Pulai 9 September ini, mereka akan dapat majoriti 2/3 di Dewan Rakyat. Maka kerajaan perpaduan akan pindah kawasan sepadan pilihan raya macam mana tuan-tuan fikir dia nak buat. Malaysia menggunakan sistem pilihan raya sistem pemenang undi terbanyak yang menjadikan sepadan pilihan raya amat penting. Pentadbiran BN sebelum ini telah didakwa menyalahgunakan sepadan pilihan raya untuk mewujudkan lebih banyak kerusi di Parlimen bagi kawasan luar bandar. Secara kebetulan, Muhyiddin telah mendapat manfaat daripada sistem ini. Mengikut bilangan pengundi yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya untuk Pilihan Raya 12 Ogos, bilangan pengundi di kubu kuat Muhyiddin di Pagoh ialah 70,214 undi, iaitu cuma 1/3 daripada pengundi di Tebrau, kawasan pilihan raya paling ramai penduduk di Johor. Apa yang mengejutkan, ada di kalangan pemimpin kanan PHBN juga menggunakan hujah majoriti 2/3 sebagai sebahagian daripada kempen mereka. Pengurusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi dalam ucapan sulungnya untuk kempen Pulai menekankan kepentingan majoriti 2/3 dengan tepat bagi tujuan meminda Perlembagaan Persekutuan dan persepadanan semula.
Walaupun pemimpin PH dan BN itu tidak menjelaskan mengapa 2/3 penting, namun difahamkan pentadbiran Anwar perlu meminda Perlembagaan Persekutuan bagi memenuhi beberapa inisiatif reformasinya. Penetapan semua sempadan pilihan raya terakhir untuk Semenanjung Malaysia telah dimuktamadkan pada 2016 tanpa sebarang penambahan kursi baru. Ia satu proses yang memerlukan majoriti 2/3 dalam penetapan seterusnya yang dijadualkan bermula pada 2024. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa haram hukumnya mengundi calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai ini. Tindakan tidak mengundi Suhaizan itu, kata Muhyiddin, lagi perlu bagi menunjukkan bantahan dan kemarahan pengundi terhadap kerajaan perpaduan. Katanya jangan bagi satu undi pun pada pihak Suhaizan Kayat, calon Pakatan Harapan di Parlimen Pulai, bekas Speaker dan Johor, jangan bagi satu undi pun. Saya bagi hukum haram, ada yang esok mencabar saya berhubung hal ini, tanya ikut fatwa mana. Namun tidak boleh undi kerana situasi yang sudah berlaku sekarang. Sudah 9 bulan berlalu ujian bagi rakyat macam soal kenaikan harga barang. Sementara itu, Muhyiddin juga mendakwa rakyat kini berada dalam kalangan kesusahan dan harga barang pula semakin melambung. Katanya kita berdoa setiap kali sembahyang, tetapi kita minta juga kerajaan bantu dan tolong supaya rakyat tidak menderita. Namun apa yang dia Anwar Ibrahim buat, itulah yang kita dah hadapi sekarang. Menurut Muhyiddin, melalui PRK Pulai ini, PN akan menentang habis-habisan Anwar dan kerajaan perpaduan. Katanya tidak akan beri satu undi pun kepada parti yang menentang calon kita. Dalam perkembangan berkaitan, pengurusi BN Ahmad Zaid Hamidi berkata, fatwa Muhyiddin itu sekadar kenyataan politik semata-mata. Katanya ada seorang yang bukan ulama telah mula keluarkan fatwa politik, kononnya undi Suhaizan Kayat haram. Saya nak tanya dengan orang itu, ayat Al-Quran dari mana? Hadis dari mana? Kias dari mana? Pandangan ijma' ulama dari mana? Ahmad Zaid juga berkata keadaan berbeza ketika Muhyiddin bekerjasama dengan PH pada PRU 14 lalu dengan hukum semuanya halal. Katanya apabila tidak sealiran dengan PH, keluarlah fatwa yang pelbagai. Kata Zahid, rakyat Johor khususnya pengundi Parlimen Pulai dan Dosi Penjerang perlukan kestabilan. Katanya rakyat Johor lebih matang apapun propaganda muslihat yang mahu menggunakan rakyat untuk memperjuangkan mereka. Tetapi yang dilakukan adalah sebaliknya. Pengundi Parlimen Pulai dan Dosi Penjerang terus istiqamah memilih wakil rakyat dari kerajaan perpaduan terbaik. Tindakan pembangkang yang berkempen secara melulu sehingga mengharamkan pengundi memilih calon Pakatan Harapan pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai ditempelak Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, tindakan berkenaan bukan sahaja keterlaluan malah perlu dihentikan. Katanya, saya nak tanya yang sibuk nak halang kita, nak halang Suhaizan menang, nak halang 2/3 kerajaan buat apa? Ini jadi masalah macam disebut tadi, undi orang ini haram. Ini apa, kamu ini siapa? Tak boleh lagi ada dah begini. Sebelum itu, pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin dilaporkan meletakkan haram hukumnya bagi mereka yang mengundi calon Pakatan Harapan Suhaizan Kayat pada pilihan raya kecil Parlimen Pulai. Perpaduan yang dibina di negara ini perlu terus utuh agar sebarang bentuk ekstremis yang boleh menjejaskan keharmonian antara kaum dan agama dapat dielakkan. Justru Presiden Amanah Muhammad Sabu berkata, kemenangan wakil calon kerajaan perpaduan dalam 2 pilihan raya kecil pada 9 September ini disifatkan sebagai penting. Tegas Muhammad yang juga Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ia juga bagi menyekat kemaharaan puak pelampau agama dan kaum. Katanya, kemenangan calon wakil kerajaan ini penting kerana kita tidak mahu golongan pelampau kaum atau pelampau agama menguasai keadaan. Kita lihat di beberapa negara Islam lain yang telah musnah dan hancur hingga mengakibatkan rakyatnya susah dan miskin, porak-peranda dan sebagainya. Kita tidak mahu adu domba luar. Sebaliknya, kita bina perpaduan antara kaum ini antara yang melalui kerajaan perpaduan yang ada hari ini. Sementara itu, Setiausaha Agung DAP Anthony Loke menegaskan soal hubungan antara kaum kini bukanlah menjadi masalah kepada negara. Sebaliknya, Loke berkata masalah yang dihadapi negara ketika ini adalah politik daripada puak pelampau. Katanya hari ini kita punya isu bukan isu perkauman, bukan isu antara Melayu dan Cina atau India. Hari ini masalahnya bukan soal hubungan antara kaum antara Melayu, Cina dan India. Tetapi masalah kita ialah masalah puak-puak yang mengamalkan politik melampau, politik ekstrim yang memecah belahkan negara kita ini. Justru Loke mengingatkan pihak yang cenderung memainkan isu berbau 3R, raja, agama dan kaum, tidak mengadu domba soal kaum di negara ini. Katanya tak payah bermusuhan di antara satu sama lain. Kita tiada masalah untuk duduk bersama. Melayu, Cina, India duduk bersama berpuluh tahun tiada menjadi masalah. Cina bukan musuh kepada Melayu dan Melayu juga bukan musuh kepada orang India dan Cina. Kita sama-sama rakyat Malaysia. Bagi memastikan perpaduan yang ada di negara ini kekal utuh, Loke mengingatkan pentingnya untuk pengundi di 2 kawasan pilihan raya kali ini, iaitu di Parlimen Pulai dan Dosi Penjerang untuk keluar mengundi. Katanya undi pada 9 September ini bukan sahaja memilih seorang wakil rakyat adalah tanggungjawab, tetapi apa yang lebih penting adalah memilih hala tuju negara. Kita hanya ada satu pilihan, iaitu memilih untuk memastikan negara kita terus bersatu padu mengamalkan politik bekerjasama berbilang kaum. Satu masyarakat majmuk adalah pilihan kepada rakyat Malaysia. Tambah Loke, pengundi juga perlu keluar mengundi bagi memilih hala tuju negara.
Katanya, jalan ekstrim bukan pilihan kita. Jalan pemikiran sempit bukan pilihan kita. Politik perkauman bukan pilihan kita. Kita hanya ada satu pilihan iaitu menjayakan projek perpaduan ini. Menjayakan kerajaan perpaduan bermaksud menjayakan masyarakat yang majmuk di negara kita. Jadi PRK kali ini ialah nak memastikan bahawa hala tuju politik negara, kekal politik sederhana, kekal politik pelbagai kaum kerana PH bersama dengan BN, kita punya politik adalah pelbagai kaum. Sekian berita hangat pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.